Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta e-commerce bootcamp pada tahun 2021. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang sudi beli tiket dan join event ini. Saya rasa ini adalah event yang pertama kali yang mana kita kumpulkan speaker-speaker yang ada kemahiran masing-masing dan kita jadikan satu event yang besar macam ni untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi event ni saya rasa memang tak rugilah tuan-tuan ambil peluang dan join event ni. Sebab apa? Kita dah kumpul semua speaker-speaker yang hebat-hebat yang mana mereka akan share ilmu-ilmu yang mereka ada dalam event ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita layan intro dulu. Tuan-tuan dah tengok pun speaker-speaker kita siapa dan tajuk apa yang mereka akan kongsikan pada hari event nanti. Dalam video ni pula saya nak share kepada tuan-tuan sedikit sebanyak berkaitan website. Kita dah tahu dalam e-com bootcamp ni rata-rata saya tengok ramai sifu-sifu yang dah ada website, yang dah hebat, dah di kalangan-kalangan marketer yang dah jual produk, sale beribu-ribu, beratus-ratus angka kan. So jadi mereka dah pro lah, tapi tetap mereka join e-com bootcamp ni sebab apa? Dalam kalangan speaker-speaker ni mungkin mereka akan dapat ilmu baru. So dalam video ni saya nak fokus kepada newbie-newbie yang baru join e-com bootcamp ni. Sebab apa? Mungkin mereka join e-com bootcamp ni diorang tak tahu pasal website, diorang tak ada website lagi, diorang nak belajar pasal website. Jadi video ni task untuk mereka lah sebelum hari tibanya event nanti. So bila dah ada event nanti, so mereka dah sediakan bahan-bahan yang saya akan berikan ini. Dalam video ni saya nak tunjuk macam mana asas apa itu website. Kita nak bagi tahu sikit lah website ni apa, domain ni apa, hosting ni apa. So jom tanpa melengah masa kita tengok slide saya. So pengenalan asas kepada website lah. Apa itu website? So dalam erti kata mudah, website ni adalah laman sesawang lah. Kalau kita panggil dalam bahasa Melayu kan, laman sesawang ataupun laman web. Jadi dia adalah tempat kita nak kumpul data ataupun kita nak simpan segala data-data yang ada dalam secara orang cakap secara internet lah, dalam cloud. Kita panggil laman web lah. So laman web page ni kita simpan lah, tak kisahlah penulisan kita ke, gambar kita ke, apa ke. So semua orang cakap terkandung dalam halaman tersebut yang kita buat tu. So apa halaman-halaman yang kita buat tu terisilah konten-konten yang ada dalam website kita tu. Tak kisahlah gambar ke, orang cakap gambar, penulisan, karangan ke, apa saja dalam website yang kita nak letak, suka hati kita lah website kita. Jadi sebagai contoh, tuan-tuan puan-puan buat sale page kan, orang cakap sale page e-commerce dan sebagainya. Tuan-tuan cerita pasal, orang cakap pasal kelebihan produk tuan-tuan bubuh gambar testimoni, bubuh video dan sebagainya. So itulah konten yang ada dalam halaman web. Orang cakap. So homepage, dalam website kita ada homepage, ada about page dan sebagainya. So kita panggil laman utama lah. Bila orang masuk ke website kita, tak kisahlah landing page ke, e-commerce ke, itu adalah homepage yang pertama, adalah paparan pertama yang bila orang masuk, itu adalah laman utama ataupun homepage. Dan setiap website ni ada alamat bagi setiap website. Jadi bila ada website mestilah ada alamat. So seterusnya, jenis-jenis website yang ada. Tuan-tuan masuk e-com bootcamp ni memang dah tahulah fokus kita adalah fokus kepada website jenis e-commerce. So saya nak cerita sikit dalam dunia website ni, tak semestinya e-commerce. Ada pelbagai jenis website. Yang pertama tuan-tuan tengok kat screen slide saya ni,
ada orang cakap ada website jenis peribadi ataupun portfolio. Macam saya web developer. Jadi saya ada website peribadi saya, najmihamdi.my. Itu menceritakan tentang peribadi saya, siapakah saya, apa yang saya buat, apakah kerja-kerja saya, hasil kerja saya. So saya cerita dalam website peribadi itu. Tak kisahlah tuan-tuan designer, tuan-tuan pereka website, tuan-tuan fotografer sekalipun, tuan-tuan boleh cerita pasal apa saja peribadi tuan-tuan dalam website tersebut. Itu kita panggil website peribadi ataupun website portfolio. Alright, seterusnya website e-commerce. Tuan-tuan dah tahu dah e-commerce kan? E-commerce tu apa? Saya explain. Jadi e-commerce ni merupakan website laman e-dagang. E-commerce ni baru lagi dalam Malaysia, dalam setahun 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun 3 tahun lah baru masuk Malaysia. Orang cakap baru nak boom lah. Sedangkan dekat overseas dulu dah lama dah e-commerce ni digunakan. Alright, so merupakan e-dagang yang mana kita guna website ni sebagai medium jual beli secara atas talian. Tak kisahlah e-commerce jenis marketplace seperti tuan-tuan, sedangkan mungkin tuan-tuan tak tahu apa itu e-commerce, tetapi sedangkan dalam harian tuan-tuan dah guna pun e-commerce. Tuan-tuan beli dekat Shopee, tuan-tuan beli dekat Lazada, tuan-tuan beli dekat Facebook Marketplace, itu merupakan e-commerce juga, tetapi e-commerce marketplace kita panggil. Jadi e-commerce ni ada banyak jenis jugalah, ada landing page dan sebagainya. Yang penting e-commerce ni, apa yang terkandung dalam e-commerce mesti ada benda wajib, yang mana ada produk, ada checkout, ada bayaran, button bayaran. Bila lengkaplah 3 benda ni, maka kita boleh panggil lah e-commerce, sebab dia menjalankan transaksi secara atas talian. Itu yang kita panggil e-dagang. So apa saja tuan-tuan jual produk ke, tuan-tuan jual produk digital, produk fizikal, so semuanya orang cakap dia berfungsi secara atas talian. Orang beli secara atas talian, tak kisah duduk mana saja, 24 jam kedai online tuan-tuan berfungsi. Itulah fungsi e-commerce. So website yang ketiga kita panggil media dan hiburan. Apa website media dan hiburan ni? Sebagai contoh media dan hiburan adalah website jenis-jenis menceritakan tentang news, kabar angin ataupun cerita-cerita hiburan. Sebagai contoh website Soya Cincau, website Siakap Keli, Oh Bulan. Mereka menceritakan tentang berita-berita terkini, berita-berita viral, hiburan, media, sensasi, jenayah dan sebagainya. So ini merupakan website jenis hiburan. Dalam masa yang sama mereka sebarkan dalam Facebook, dalam masa yang sama mereka buat penulisan di website mereka. Dia jenis blog lah. Satu blog penulisan dan satu jenis media hiburan lah. Tujuan orang viral dan sebagainya. Seterusnya website organisasi. Organisasi ni website yang selalunya tergolong daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi yang orang cakap protokol dan sebagainya, portfolio mereka. So mereka ni organisasi sesuatu yang membawa satu nama organisasi. So mereka ni ada website yang mempresentkan apa organisasi mereka ni buat. NGO ke. So mereka ni buat satu website organisasi. Dia lebih kurang peribadi jugalah, tapi peribadi cerita pasal diri saya saja. Kalau organisasi ni merangkumi satu bidang ataupun organisasi tersebut lah. So mereka present apa yang mereka buat dalam website tersebut. Alright, seterusnya website community. Website community ni lebih kepada website yang membincangkan dua hal lah. Ada berlaku dua hal, yang mana bila ada orang tanya, akan ada orang komen, orang cerita dan sebagainya. Macam website Reddit, website kalau yang developer kita dalam website, kita panggil website apa, saya lupa dah. Ada satu nama tu dalam geng-geng developer kita bincang dalam tu, dalam GitHub dan sebagainya. So mereka buat satu konten dalam tu, orang akan komen, orang akan share dan sebagainya. Contoh Wikipedia pun dalam orang cakap kategori website yang mana kita dapatkan info-info. Dan satu dan kedua adalah website community, yang mana kalau tuan-tuan perasan ada orang komen kat bawah dan sebagainya. So merupakan website community lah. Alright. Seterusnya website perusahaan.
So, perusahaan ni apa beza dengan e-commerce? Dia nak sama tau dengan e-commerce. Tetapi website perusahaan ni, dia tak ada jual beli secara langsung ataupun secara atas talian dalam website tu. Dia cerita pasal company dia, dia cerita pasal produk dia, tetapi bila nak sampai masa dia tak ada button call to action ataupun button untuk beli secara atas talian. Nak beli, PM dekat email, PM dekat WhatsApp. So dia adalah website perusahaan, website yang menceritakan produk dia, menceritakan company dia, tetapi dia tak buat jual beli secara talian. Secara langsung atas website dia tak buat. Kalau ada secara atas talian, kita dah panggil kategori e-commerce. Kalau tak ada, dia panggil perusahaan. Dia cerita pasal produk dia juga, produk-produk penjualan dia, macam nak menjual lah, tapi dia tak jual dalam tu. Kena PM tepi. Kena PM tepi, PM email, minta quotation dan sebagainya. So itu website perusahaan lah. Alright, ada banyak lagi contoh-contoh jenis website, perbezaan website ni. Ini adalah salah satu contoh lah, kalau nak cerita tak habis. Tapi kita nak fokus adalah e-commerce. Sebab tuan-tuan masuk e-commerce bootcamp ni, tuan-tuan nak belajar macam mana nak buat sale, macam mana nak tingkatkan bisnes tuan-tuan. Jadi kita akan fokus website jenis e-commerce. Seterusnya, okey, tuan-tuan dah tahu apa itu domain. Tuan-tuan belum tahu lagi lah, saya belum cerita lagi. So tuan-tuan dah tahu apa itu website kan. Jadi dah tahu website, tapi orang duk sebut domain. Apa itu domain kan? So domain ni merupakan, orang cakap kalau saya nak bagi analogi mudah lah kepada tuan-tuan. Domain ni orang cakap alamat lah. Alamat rumah. Orang kata alamat rumah, nak pergi sekian ke rumah kita, ada alamat. Kalau tak ada alamat, orang tak sampai rumah kita. So website ni dia ada satu URL kat atas. Tuan-tuan tahu kan, macam saya habaq tadi, website saya tadi najmihamdi.my. Itu adalah domain website saya. Nak pergi ke website saya. So dalam kata mudah adalah alamat ke website kita. Mudah faham kan. Dia merupakan URL utama website kita. So yang contoh www.sekian.com, .my. So lagi kita tengok jenis-jenis domain dan sebagainya. Alright, seterusnya, okey, jenis-jenis domain yang ada. Okey, dalam platform kita ni, dalam domain dan sebagainya ni, ada banyak jenis domain. Tak kisahlah domainnya kita panggil .com. Dalam tu, kalau tuan-tuan tengok dalam ni, business, individu, event, organisasi. So ada banyak jenis. Bila ada banyak jenis ni, macam-macam jenis lah domain yang ada dekat pasaran. Yang pertama kita selalu guna dalam Malaysia ni, kita selalu guna .com. Tuan-tuan pun pernah dengar .com kan. Jadi .com ni familiar lah, dan juga global, yang mana semua orang guna .com. Satu dunia boleh, bila search website kita akan ada .com. So kedua adalah bisnes, selalu orang guna juga .com.my. Dan ketiga adalah .my. .my ni selalunya individu lah, macam orang buat website portfolio tadi, kebanyakan akan guna .my. Ataupun tak kisah lah, bisnes mana-mana pun nak guna .my, sebab dia nak present TLD Malaysia tu, mengatakan ini bisnes daripada Malaysia contoh. So dia .my lah, .com.my. Kalau .com ni global, tapi tak ada masalah kalau guna .my pun, luar negara pun boleh akses ke website kita, tak ada masalah. Tak kisahlah nak guna website tu kepada organisasi ke, event ke dan sebagainya, boleh, tak kisah guna .my. Tapi selalunya bisnes orang akan guna .com.my. So individu macam saya cakap tadi, .my.com sama je, macam bisnes juga. Dan event, ada orang guna .event, macam-macam ada. So seterusnya organisasi. Organisasi ni dia lain sikit, sebab organisasi ni ada melibatkan badan-badan kerajaan, education, financial dan sebagainya. So organisasi ni, kalau tuan-tuan tengok dekat slide ni, dia ada .org, .government, .gov, .edu. Tuan-tuan pernah tengok masuk portal-portal cakap portal education macam universiti, sekolah dan sebagainya, dia ada
.edu. Kalau masuk portal kerajaan, apply BRIM ke, apply apa ke kan, GPK ke, .government kan, lhdn.gov. So RG, kalau mil ni adalah military. So website askar ataupun website military ni dia .mil. So kita sebagai orang biasa, rakyat biasa ni nak dapatkan domain-domain ni perlulah ada lesen dan juga cakap permohonan lah. Mungkin ada ada flow yang tuan-tuan perlu ikut untuk dapatkan .org, .government, .edu, .mil. Saya tak pernah belilah, saya bukan badan-badan organisasi macam ni. So kalau tuan-tuan nak beli, mungkin akan ada prosedur-prosedur lah. Macam military mungkin memang tak akan dapat belilah, ataupun tuan-tuan boleh beli atas sebab-sebab tertentu. Mungkin tuan-tuan developer ataupun designer kepada mencakap projek tersebut lah. Seterusnya, panduan pemilihan nama domain yang terbaik. So dah kita tahu dah domain tu apa tadi ya, macam-macam .com, .my lah, apalah semua. Jadi kita kena tahu lah panduan macam mana kita nak pilih nama domain yang terbaik. Benda yang selalu jadi masalah dalam mana marketer ataupun designer ataupun siapa-siapa lah business owner nak pilih nama brand, betul? Jadi sama juga dengan nak pilih nama domain ni. Kadang-kadang nama brand, bila cari nama domain, nama domain dah ada, orang ambil. Jadi kita nak kena fikir nama domain yang lain pula, yang sesuai dengan brand kita. Itu yang menjadi masalah. So jadi saya bagi tips sikit lah dekat sini. Sini kita harus pilih nama domain yang mana senang untuk dieja. So bila senang untuk dieja, orang pun senang lah nak search nama domain kita, nak type nama domain kat website kita, mudah. Jadi seterusnya kita harus pilih nama yang pendek dan juga unik. Bila dah pendek unik, jadi orang akan catchy lah sikit. Orang tu, nama dia ni lain macam website dia kan. Jadi orang tengok, orang akan senang ingat. Tadi dah senang dieja, bila senang dieja, pendek pula, unik pula, orang akan senang ingat. Itu tujuan dia. Alright, selalunya saya akan rekomenkan sentiasa pilih .com lah untuk global, ataupun kalau nak pilih Malaysia pun tak ada masalah. Kalau .com ni untuk newbie sesuai, sebab apa? .com ni dia lebih murah daripada .my. Jadi kita akan dalam video-video seterusnya saya akan ceritalah berapa harga domain, berapa harga hosting kan. So lepas tu pastikan belum diguna orang lain. Jadi bila kita ada brand, kadang-kadang kita nak beli nama domain ni dah ada orang lain, jadi kita tak boleh lah nak beli. Jadi kita kena pastikan nama domain tu dah tak, orang cakap tak, belum berpunya lah, orang kata belum ada orang miliki. So jadi kita boleh belilah mengikut nama brand kita. Seterusnya, elakkan penggunaan number ataupun simbol. Bukan tak boleh, boleh, tetapi elakkan. Sebab apa? Sebab kita nak nama domain kita ni mesra SEO ataupun Search Engine Optimization. Tujuan dia supaya bila kita buat SEO nanti, Google boleh detect website kita, ranking kita bolehlah naik dari masa ke semasa, naik top 10 ataupun top first page kan. Bila ada nama, cakap Google ni dia anti sikit lah dengan penggunaan number dan simbol ni. Sebagai contoh nama domain kan, nama domain saya lagi lah, najmi-hamdi.my. Ada dash tu merupakan penggunaan simbol, jadi tak cantik lah untuk SEO, Search Engine Optimization. So kalau boleh elakkan penggunaan simbol. Kedua adalah cakap contoh kan, kedai murah to you. Ada to, ada nombor 2 kat situ. Kedai murah to you. Dia nak cakap to you lah, kepada anda, tetapi dia singkatkan menjadi to you. Nampak macam unik sikit kan. Dia ingat nama tu unik, tetapi sebenarnya nama tu tak sesuai. Boleh, tak ada masalah nak beli, tapi tak sesuai. Kalau dia main game Search Engine Optimization, Google ni dia tak berapa nak suka lah. So seterusnya, okey, tempat-tempat nak beli domain ni kat mana? So ini adalah contoh lah tempat nak beli domain. Kita ada Mari Host. Ini nama company lah, ataupun cakap domain dan hosting provider yang ada dalam Malaysia ni.
So ini saya fokus dalam Malaysia sajalah. Kita tak fokus beli dekat luar negara macam Big Daddy dan sebagainya tu. Sebab tak sesuai. Sebab apa tak sesuai nanti saya akan cerita. So dalam company dalam Malaysia ni ada company Marihost, Server Free, Kinetic dan juga Chunhost. Ini adalah 4 top yang orang guna, yang mana support dia baik dan sebagainya. Harga pun berbaloi. Dan juga kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan join Ecom Bootcamp ni, tuan-tuan akan dapat special rate dan special discount. Kupon kod kita akan bagi. So, nak tahu kupon kod, tengok video ni seterusnya nanti. Alright. So, dah kita cerita pasal domain. So, kita go pula cerita pasal hosting. Alright. Apa itu hosting So, hosting ni adalah tapak kepada laman web. Yang mana tuan-tuan simpan website tuan-tuan dekat hosting ni lah. Orang cakap hosting ni ibarat rumah. Saya buat dekat situ, kat slide tu, ideologi dia sebagai rumah. Tetapi domain kita letak sebagai alamat. Hosting kita letak sebagai rumah. So ideologi ni saya harap tuan-tuan faham. Bila mana orang nak pergi ke rumah kita, orang perlukan alamat. Makna kata orang perlukan domain. Bila orang ada domain, orang nak pergi ke rumah. Bila tak ada rumah, orang tak boleh pergi. Ada alamat saja, rumah tak ada. Bila sampai-sampai rumah tak ada. Tak boleh lah. So kita perlukan domain, alamat. Kita perlukan hosting, perumah. So bila ada dua-dua ni, barulah jadi website. Hosting ni tempat kita simpan konten tadi lah. Konten yang saya cakap tadi, gambar, video, tulisan, karangan dan sebagainya, kita simpan dalam hosting ni. Jadi bila ada alamat, ada rumah, so jadilah website nanti. So seterusnya, hosting pula. Tadi kita cerita pasal domain, jenis-jenis domain. Ada banyak lah, berpuluh-puluh dekat dunia ni. Macam-macam jenis TLD yang ada. So sama juga dengan hosting. Hosting ni kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ada macam-macam. So hosting yang pertama selalu orang guna, newbie guna, share hosting. So kalau tuan-tuan nampak dekat slide ni, kos dia adalah sangat rendah. Tetapi kalau tuan-tuan tengok gambar ni, satu server dia pecah jadi banyak kan komputer. So mana banyak orang guna. Banyak contoh lah orang kata. Banyak orang guna, orang share. Nama pun share hosting. Maksudnya dalam satu rumah tu, contoh kita pergi sewa rumah kat KL kan. Sewa rumah kat KL. Lepas tu dalam rumah tu ada bilik-bilik-bilik. Dalam bilik-bilik tu, kita kena sewa bilik. Bukan kita sewa rumah, tapi kita sewa bilik. Itu kita macam ideologi dia. Macam kita sewa. Share hosting, kita sewa bilik. Macam tu. Dalam satu server tu, kita sewa satu slot untuk kita letak website kita. Orang lain bersewa yang sama. Dalam satu rumah ataupun dalam satu server. Itu kita panggil share hosting. Kos dia murah, performance dia juga tinggi mengikut spek. Spek macam mana kita nak, harga macam mana kita nak, bergantung. Jadi security dia rendah. Sebab apa? Dah nama pun share. Sama lah bila tuan-tuan duduk dalam rumah sewa yang ramai bilik, sewa bilik dan sewa rumah yang ramai orang, kita tak kenal orang ni, kita tak kenal orang ni. So security kita tu kita tak terjamin. Kita rasa nak trust orang tu baru masuk rumah sewa. Jadi bila baru masuk, kita rasa tak apa yakin lah barang-barang kita kemungkinan boleh hilang dan sebagainya. So security dia ni kurang sikit. Itu kelemahan share hosting. Tetapi murah lah untuk newbie-newbie yang baru nak belajar. InsyaAllah boleh follow. Alright. Skill requirement pun untuk share hosting tak banyak. Tuan-tuan masuk bootcamp ni, insyaAllah tuan-tuan keluar pada bootcamp ni, tuan-tuan boleh buat website. Tuan-tuan faham apa itu share hosting, macam mana nak guna share hosting ni. Sebab kita tak perlukan skill yang banyak lah untuk buat share, untuk manage share hosting ni. So seterusnya adalah VPS hosting. So VPS hosting ni orang cakap virtual private server, yang mana server secara virtual lah. Kos dia sangat mahal, performance dia tinggi daripada share hosting tadi, dan security dia tinggi. Tetapi kelemahan dia, yang mana tuan-tuan perlukan skill operating system, yang mana tuan-tuan kena tahu sedikit sebanyak pasal Linux, pasal Ubuntu, pasal CentOS dan sebagainya. So tuan-tuan perlu skill, perlu technical, perlu orang IT lah orang cakap. Tetapi tak ada masalah kalau tuan-tuan bukan background IT, tuan-tuan boleh belajar. Tuan-tuan boleh jumpa orang yang pakar, tuan-tuan boleh tengok YouTube dan sebagainya. Tuan-tuan boleh belajar.
Dan VPS ni sangatlah mahal sikit, tetapi sangat bagus untuk game e-commerce. Tuan-tuan yang pilih e-commerce ni, buat e-commerce nak traffic tinggi, sesuai lah VPS ni, tetapi dia mahal sikit. Untuk newbie kita sarankan share hosting. Untuk yang dah lebih advance, dah faham, dah flow, nak cantik, nak website ni traffic tinggi, boleh tampung traffic yang banyak, mungkin boleh guna VPS. Kalau tak pandai, kita boleh upah orang yang pandai. Macam tu. Dan ketiga adalah dedicate hosting. Dedicate hosting ni advance lagi lah pada VPS tadi. Dan saya tak orang cakap, untuk permulaan ni tuan-tuan boleh orang cakap tak payah ambil tahu lagi pasal dedicate hosting ni. Cukup sekadar share hosting dan VPS. Dan dedicate hosting dan cloud hosting ni mungkin next level lah. Tapi saya buat perkongsian sajalah, pendedahan jenis-jenis hosting. Ada macam-macam lagi hosting dekat luar sana. So ini adalah salah satulah contoh yang ada. Alright, seterusnya. Jadi tuan-tuan dah tahu jenis-jenis hosting. Jadi macam mana hosting apa yang sesuai? Macam saya cerita tadi lah, share hosting ni sesuai. Sebab apa? Dia murah. Untuk tuan-tuan yang baru nak belajar pasal website, pasal hosting dan sebagainya, boleh ambil share hosting sebab dia murah. Dan tujuan research, tujuan belajar memang sangat berbaloi sebab kita nak belajar. So nak belajar, kita tak payahlah spend mahal-mahal sangat. Sekali tak jadi, give up. Tuan-tuan dah down, bayar mahal, terus tak boleh buat, rugilah. Jadi bila bayar share hosting ni murah, tuan-tuan boleh belajar dulu. Alright, seterusnya adalah VPS. VPS ni dia mahal sikit, namun berbaloi lah. Kalau tuan-tuan dah lebih advance, nanti tuan-tuan boleh pakai VPS. Bayar mahal lebih sikit pun tak apa, janji website kita lebih secure, lebih perform lebih tinggi dan sebagainya. Alright, so pilihlah mengikut requirement yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ni baru nak belajar dan sebagainya, tuan-tuan pilih share hosting. Tuan-tuan rasa tuan-tuan dah advance, traffic dah tampung, tak boleh go dah website e-commerce tuan-tuan, tuan-tuan pilih VPS. Alright, seterusnya. Seterusnya. Alright, cPanel. Dah tuan-tuan beli share hosting apa semua bagai. So, kita dalam hosting tadi tu, dalam share hosting kita panggil cPanel. cPanel ni adalah tempat untuk kita manage segala aktiviti-aktiviti website kita. Kat sinilah kita nak tahu kesihatan website kita. Kita nak tahu website kita ni kena virus ke apa ke, semua dalam cPanel ni. Kita boleh ubah coding dalam website cPanel ni. So cPanel ni adalah control panel, tempat kita nak manage kita website kita nak pasang SSL. Lagi nanti video yang seterusnya saya akan cerita lah macam mana nak pasang SSL dan sebagainya. So tempat ni lah kita nak, orang cakap nak buat apa, nak install WordPress. WordPress tu adalah CMS yang mana kita nak guna untuk buat website nanti. Alright, so cPanel ni lah, nanti mungkin saya akan tunjuk lah satu persatu dalam next video. Ini adalah pendedahan awal lah apa fungsi cPanel ni. Alright, seterusnya. Jadi dalam Ecom Bootcamp ni, tuan-tuan nak buat website apa? Yang mana dah ada website tu, mungkin tuan-tuan dah guna website WordPress. WordPress ni adalah CMS. So ini adalah paparan dashboard bentuk WordPress lah, yang mana tuan-tuan akan guna untuk buat website peribadi, website e-commerce, perusahaan yang saya cerita tadi. Semua boleh buat dengan WordPress ni. Kenapa WordPress saya cerita tadi? So permintaan WordPress ni sangatlah tinggi. Kalau tuan-tuan tengok dekat jadual ni menunjukkan 52% adalah WordPress. Permintaan daripada WordPress. Orang buat website ni menggunakan WordPress. Jadi permintaan tinggi. Berbanding yang lain, tuan-tuan tengok, kalau yang merah tu custom system 12%, sebab selalunya kita orang-orang yang lebih advance, company-company yang advance, diorang nak sistem yang tak ada dalam WordPress tu, yang tak boleh buat dengan WordPress, kita akan buat dengan custom system. Ini developer dia akan buat satu sistem lah khas untuk company tu. Alright, ada macam-macam jenis web builder yang ada dekat Malaysia ni. Tak kisahlah, bukan dekat Malaysia, dekat dunia ni. So macam-macam. Tapi yang paling terkenal, yang paling mudah orang nak belajar adalah WordPress. Alright, seterusnya, kenapa WordPress? Kan? WordPress sana sini sebut WordPress. Jadi dia mudah untuk jana pendapatan. Sebab apa mudah untuk jana pendapatan? Tuan-tuan join bootcamp ni, kalau tuan-tuan dah mahir pandai buat website, nanti tuan-tuan boleh jadi seorang web
designer ataupun web developer lah orang cakap, web designer ataupun pereka laman web, pereka laman e-commerce, tuan-tuan dah ada ilmu pasal nak buat website e-commerce macam mana, jadi tuan-tuan boleh jana pendapatan, tuan-tuan boleh ambil upah buat website. So dekat situ tuan-tuan boleh jana pendapatan. Alright, seterusnya adalah senang dan mudah dipelajari. Orang yang tak ada IT background, orang yang tak ada degree pasal background IT, jadi orang boleh belajar sesenang saja. Boleh buka YouTube, boleh join kelas-kelas e-commerce, boleh jumpa sifu-sifu yang mengajar pasal website. So tuan-tuan boleh belajar dekat situ, buat website sendiri. Mudah, sangat mudah. Orang yang tak ada IT background pun boleh. Saya berani cakap lah, sebab apa, kita dah ajak ramai orang yang tak ada IT background, masing-masing dah boleh jalan buat website e-commerce sendiri, buat sale lagi. Alright, seterusnya ianya percuma. Website WordPress ni tak kenakan 1 sen pun, kecuali tuan-tuan perlukan keluarkan kos untuk beli domain tadi, beli hosting tadi, dan juga beli plugin ataupun software untuk buat sesuatu fungsi dalam website WordPress tu. Mungkin tuan-tuan nak function ni, mungkin tuan-tuan nak fungsi ni, jadi tuan-tuan perlu belilah software tu. Alright, seterusnya apa boleh buat dengan WordPress ni? So WordPress ni macam saya cerita tadi lah, WordPress ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat website, kita boleh buat blog, kita boleh buat e-commerce, sistem pun kita boleh buat dengan WordPress. Tetapi ada kekangan dia, ada a few part yang kita tak boleh buat dengan WordPress, jadi kita kena custom system. Alright, seterusnya kelebihan WordPress. Tadi dah cerita kan kenapa WordPress tu pun kelebihan jugalah. So 52% dunia guna WordPress. Dan paling terkenal, kita tahu sana sini orang cerita pasal WordPress, bagus SEO. Sebab apa? Sebab bila kita buat website menggunakan WordPress ni, konten-konten yang terbina dalam WordPress ni, dia mesra SEO. Google sangat suka sebab bila kita set up SEO dan sebagainya, mudahlah untuk kita tingkatkan trafik dan juga dapat orang masuk ke dalam website kita ni, mudah sebab SEO kita lebih mesra. Sebab WordPress ni Google suka. Pasal apa dia suka saya tak tahu, tapi fungsi dia, sebab orang cakap bila kita buat blog dan sebagainya, fungsi dia memang sangat-sangat mudah menggunakan WordPress ni. Jadi Google suka. Seterusnya adalah mudah dikenali. Bila kita buat WordPress dengan website kita dengan WordPress, jadi senanglah orang pun tahu kita pakai WordPress dan sebagainya. Dan WordPress ni mudah dikenali, orang ramai tahu. Tuan-tuan yang tak tahu sebelum ni, dah saya cerita dalam slide ni, dah tahu sedikit sebanyak apa itu WordPress. Belum lagi kita buat WordPress. Next video lagi saya tunjuk macam mana nak install WordPress dan sebagainya. So kelebihan dia lagi, auto responsive. Ini adalah fungsi yang sangat penting untuk designer, untuk user experience. Sebab apa? Auto responsive ni penting sebab apa? Bila orang masuk ke website kita, dia akan paparkan dalam bentuk desktop, dalam bentuk mobile, dalam bentuk komputer. Bila orang masuk search website kita dalam bentuk handphone, kita, orang akan papar, website kita akan dipaparkan dalam bentuk handphone. Itulah fungsi auto responsive. Sekiranya tak ada auto responsive, orang masuk ke website kita dalam bentuk komputer, dalam bentuk desktop pun sama. Orang masuk dalam kita punya handphone pun, orang tengok website kita sama fungsi dia. Nak kena zoom dan sebagainya. So jadi dia tak responsif. Jadi tak sesuai lah. Untuk zaman sekarang memang tak sesuai yang tak ada auto responsif. Dulu-dulu punya website memang tak ada responsif ni. Sebab dulu mobile handphone pun baru start, ada screen dan sebagainya. So website orang search layar internet, buka website ni memang dekat desktop saja. Sebab tu layout dulu-dulu desktop saja. Tapi zaman sekarang perlu ada fungsi auto responsif ni. Tak ada memang out user experience. Orang masuk website kita pun rasa tak best. Sebab orang nak kena zoom dan sebagainya. Alright, seterusnya apa kelebihan WordPress ni adalah kita boleh custom design. Kita nak design macam ni, kita boleh custom. Kita nak design macam tu, kita boleh custom. Kita nak design macam ni, kita boleh custom. Sebab memang fungsi dia kita boleh custom. Dan juga kita boleh buat sistem. Sebab ada fungsi coding. Kita boleh coding juga. Orang cakap,
Alah, main WordPress ni apa ni, tak boleh. Orang cakap budak IT main WordPress pakai coding drag and drop dan sebagainya, just drag and drop saja. Tak semudah itu tuan-tuan. Walaupun drag and drop, nak buat sesuatu design tak semudah itu. Tanpa ilmu memang susah. So dia ada coding dia. Kalau orang kata buat WordPress pakai mudah saja kan, dia ada coding, part coding dia yang susah ada. Tak semua mudah. So kalau rasa sistem ni tak boleh buat pakai ni, kita mungkin boleh coding. Coding mungkin dapat fungsi ni. Kalau tak dapat, kita kenalah custom system. So itu saja kelebihan-kelebihan WordPress, dan ada banyak lagi, tuan-tuan boleh google lah. Banyak lagi. So dah habis slide. So jom sama-sama kita buat lah. Dalam next video saya akan tunjuk macam mana cara kita nak pasang WordPress ni. Dan sebelum tu saya akan tunjuk macam mana kita nak beli domain, macam mana kita nak beli hosting, dekat mana kita nak beli hosting. Dan yang paling penting, tuan-tuan kena tengok next video. Sebab apa? Saya akan share kupon kod diskaun. Macam mana nak dapatkan hosting ni, dah lah murah. Lepas tu kita bagi diskaun lagi khas untuk peserta bootcamp saja. So jumpa next video. Terima kasih.